Boleh? Jadi dekat dalam tafsir Al-Munir ni dia bagi tahu daripada bisik, ya. Jannah. Sayap. Janah. Jannah tu Arab sebut janah, tapi saya rasa bunyi betul dia jinah. Kadang-kadang kita pergi Arab, dia bunyi dia lain sikit. Macam antum, dia sebut entu. Entu. Entu and antum. Masih. Tak apa, nanti kita boleh semak balik semula. Cuma nama orang jangan terjemahkan sangatlah. Yalah. Tu nama dia tu kan. Tak apalah. Baik, dekat dalam tafsir Al-Munir dia bincangkan pasal yang daripada membisik-bisik kejahatan ke dalam dada manusia ayat 5 tadi tu. Dia kata yang menebarkan fikiran-fikiran buruk dan jahat ke dalam hati manusia. Dalam ayat tersebut disebutkan kalimah as-sudur. Sudurnya ini dada, kerana dada adalah tempat hati. Kenapa disebutkan dekat dada? Kerana dada ni merupakan tempat hati kita ni lah. Fikiran-fikiran itu tempatnya di hati, sebagaimana dikenal dalam dialek orang Arab. Kalau orang Arab dia akan hati ni dekat dada lah. Gitu, eh. Sinonim dia. Kemudian Allah menjelaskan bahawa yang melakukan was-was itu, yang membisik-bisikkan tu ada dua macam yang Allah sebutkan selepas tu, iaitu daripada golongan jin dan manusia. Maka manusia tu pun problem lah. Kebanyakan masalah kita yang ada kat dalam kehidupan kita, masalah dia adalah masalah manusia. Contohlah ekonomi, masalah manusia. Kalau kita kata masalah apa? Sosial, manusia. Semualah masalah. Pencemaran udara, manusia. Semua manusia. Kepupusan haiwan, manusia. Jadi yang merosakkan bumi ni sebenarnya kita-kita juga lah. Kemudian dia kata daripada kalangan jin dan insan, iaitu manusia lah. Nas tu pun jamak, iaitu satu dia insan. Boleh? Insan. Jadi dalam surah dalam ayat yang ke-6 tu daripada kalangan jin dan manusia. Dia kata yang menebarkan rasa was-was itu ada kalanya setan daripada kalangan jin yang menebarkan was-was di hati manusia sebagaimana yang telah dijelaskan. Ada kalanya juga setan daripada kalangan manusia. Okay? Yang mana syaitan daripada kalangan manusia ni maknanya kiasan kepada perangai dia yang tak elok lah. Antara dia suka jadi batu api. Batu api tu kita boleh kata tu minal jinnati wan nas tu lah. Ini stone. Batu rangsut. Yang pergi rumah jiran belakang, lepas tu kata, ni aku nak cakap dengan kau ni Ana. Mah aku nak cakap dengan kau ni mah. Dia kata, awak Tua Jenab ujung tu tak suka sangat kat kau. Dia kata, wah sudah. Yang si Mah tu pun tak tahu apa-apa, terus menyampah dengan si Zainab ujung. Padahal Zainab tak tahu apa pun. Orang-orang macam tu kita minta Allah jagalah. Dia tak duduk dekat-dekat dengan kita lah. Nanti kita akan baca dalam surah Humazah dan Lumazah tu, kita akan nampak betapa teruk jugalah Allah menempelak golongan yang suka membawang. Kemudian ada kalanya juga setan daripada kalangan manusia. Was-was syaitan daripada kalangan manusia di hati manusia adalah ia melihat dirinya layak orang yang menasihati, kemudian nasihatnya tersebut mengena dalam hati dan menjadikan mangsanya was-was. Ini merupakan dalil bahawa was-was itu terkadang dari kalangan jin dan terkadang daripada kalangan manusia. Jadi kalau kita tengokkan Quran punya perbicaraan ni, kita dengan jin ni saing-saing lah. Yang membezakan dia tu nampak, kita tak nampak, kita nampak, dia tak nampak. Mandi lah. Mandi lah sekali aku 9. Cucu ramai kat rumah tu. Meriah sikit lah kan.
Ini bukan permusuhan, pemaksaan dan penguasaan dulu gitu lah kat sini. Sedekah Tak ada apa-apa lah nak dibincangkan. Haji terus tak dibagi lagi. Ya, Baik, ada soalan dekat surah Al-Nas ya? Lupa aku boleh pergi hantar kalau nak hantar. Boleh? Baik, kita sambung surah Al-Ikhlas. Boleh? Ya. Ya, ini adalah surah yang seterusnya selepas Falaq dan An-Nas adalah surah Al-Ikhlas. Boleh? Baik, makna apa ikhlas ni? Ikhlas. Ikhlas. Tulus. Pemurah. Ikhlas yang tulus kesulutan hati. Baik, ada kata tulus dan ada sebahagian kata ikhlas ni maknanya murni lah. Tulus dan murni. Ikhlas. Pagi ni macam lemau sikit ni pahal. Baik, tak apa. Jadi surah Al-Ikhlas ataupun surah yang dipanggilkan sebagai murni ni, dia ada nama lain dia selain daripada surah Al-Ikhlas, yang tu yang paling famous sekali lah. Sebahagian ulama' juga mengatakan ini dinamakan surah ini sebagai At-Tafrid. Tafrid. Tafrid ni maknanya penunggalan. Maknanya menunggalkan dia. Mentunggalkan, mengesakan Allah. Ada kata nama surah ni selain daripada tafrid adalah tajrid. Ada mengatakan nama surah ni tauhid dan ada mengatakan surah ini namanya An-Najah. Boleh? Kerana sesiapa yang membaca surah ni dia adalah termasuk di antara wali-wali Allah. Boleh? Oh. Orang yang wali Allah maknanya orang yang dekat dengan Allah. Selain itu, surah ini juga dinamakan sebagai surah Ma'rifah dan surah Al-Asas kerana mencakup pokok-pokok agama Islam. Boleh? Boleh dapat tak? Surah Ma'rifah apa Ustaz? Surah Ma'rifah dan surah Al-Asas. Al-Asas. The Asas. Boleh? Baik, apa isi kandungan surah ini? Tadi penamaan surah. Kemudian tajuk kedua, kandungan surah. Surah ini berisi rukun-rukun akidah dan syariat Islam yang penting. Iaitu yang pertama, mentauhidkan Allah. Kemudian mensifatkan Allah dengan sifat-sifat sempurna dan menafikan sekutunya. Jadi dan kandungan surah ini juga yang paling penting sekali menafikan kepercayaan Nasrani, iaitu konsep Trinity lah. Dan kaum musyrikin yang menyembah banyak Allah, banyak Tuhan selain Allah. Boleh?